Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kepada Faris Misfar, Umar Izzuddin, Umar Aisyah, Umar Rusdi, Azul Bahrin, Umar Zawawi Abdullah, Rafi'i Muhammad, Tengku Murni, Fatimah Yasin, Syafiq Murad dan semua yang hadir pada kuliah malam ni. Nanti saya akan tentukan waktu kuliah yang sepatutnya tuan-tuan ni, memandangkan kita ada tarawih. Mungkin kalau kita nak menghafaz Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Quran, mengkhatam Quran dan sebagainya. Jadi renungan kita pada malam ni adalah bermula daripada ayat 21 surah Az-Zumar, surah yang dicintai oleh Nabi SAW, yang Nabi baca pada setiap malam, iaitulah pada muka surat 241 jilid ke-12 tafsir Munir. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika la dhikra li ulil albab afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله ما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Apakah engkau tidak merhatikan bahawa Allah telah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang berbagai-bagai warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuningan, kemudian dijadikan hancur berderai-derai. Kemudian pada demikian itu terdapat pengajaran bagi orang yang punya akal yang sihat. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah orang yang hatinya telah membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling mulia, iaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gementar kerananya kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu, dan dia beri petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada seorang pun dapat beri petunjuk. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya, menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang beriman yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakan olehmu balasan apa yang telah engkau kerjakan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang mereka tidak sangka. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau sahaja mereka mengetahui. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ke-21 ni adalah merujuk kepada ayatul kaun ataupun ayat kauniyah yang Allah menyuruh kita untuk memerhatikan. Jadi kelebihan sebagai seorang yang berfikir, mereka akan melihat, dan dengan penglihatan yang diberikan oleh Allah itu menjadikan hati itu pasrah, tunduk, redha, restu, rasa ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan air, satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Sebagai contohnya, setiap negara ada sungai-sungai mereka sendiri. Kalau di negara barat, mereka sangat menghargai sungai yang ada, tidak dibuang padanya kekotoran. Bahkan kita dapat lihat itik-itik liar,
berkeliaran, berenang di situ dengan bebasnya tanpa ada gangguan daripada siapa pun. Cuma di negara umat Islam mereka perlu prihatin untuk menjaga kebersihan sungai, kerana ia satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita pergi ke Damsyik, kata Syekh Muhammad Ratib Nabulisi, sungai yang ada di tengah-tengah Damsyik itu, kekuatan airnya mampu untuk memberikan kehidupan kepada seluruh penduduk Damsyik. Daripada mana datang air itu? Ini yang Allah minta kita untuk lihat. Anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya ia menjadi mata air. Yanabi' ini salah satu makna dia adalah mata air. Mufrad dia adalah yanbu', yanabi'. Jadi Allah menjadikan mata air masuk ke dalam bumi, kemudian keluar semula sebagai sungai. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dan Allah suruh kita melihat. Kemudian dengan adanya air yang Allah berikan itu, keluarlah pokok-pokok berbagai-bagai bentuknya, warnanya. Kalau kita lihat sebagai contohnya, pokok durian ada dekat tempat kita, pokok durian. Apakah air yang menyiramnya ataupun pokok ini menggunakan air lain daripada yang digunakan oleh pokok rambutan? Kenapa pokok rambutan lebih murah daripada buah durian? Hasil durian lebih mahal daripada hasil rambutan. Ada pula pokok jadi pokok pulasan, seperti pokok rambutan, cuma nak buka kena pulas. Ada menjadi menyuburkan nanas dan berbagai bentuk pokok yang ditanam. Subhanallah, masya-Allah. Pokok harum manis, mangga dan sebagainya. Semua itu mengeluarkan bau yang berlainan, rasa yang berlainan. Kadang-kadang sejenis mangga pun ada berjenis-jenis patternnya, type-nya. Durian pun ada macam-macam jenis. Padahal kita lihat pokoknya sama, buahnya hampir-hampir sama. Semua itu disiram oleh air yang sama dari langit. Kalau kita tanam musim PKP ni kat rumah, tanam batas, tanam pokok cili, tanam pokok contohnya cili api, tanam apa lagi pokok labu, tanam apa pokok yang pokok kari dan sebagainya. Kenapa yang ni rasanya pedas, yang ni rasanya manis, yang ni tidak punya rasa? Kenapa ya? Maka ini semua patut membangkitkan dalam diri kita sebagai orang beriman, supaya menyadari nikmat daripada Allah SWT yang wajib kita syukuri. Lalu kemudian Allah gambarkan, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yahiju hutama. Kemudian ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian hancur berderai. Maka disebut oleh Imam Wahab Az-Zuhaili dalam pentafsiran kepada ayat ini, iaitu pada muka surat 241, setelah Allah mendeskripsikan akhirat dengan berbagai gambaran yang dapat membangkitkan kesedaran untuk senang kepada akhirat dan mentaatinya dalam ayat yang lalu. Sekarang ayat ini mendeskripsikan pula, maknanya menerangkan dunia dengan gambaran yang muncul rasa tidak tertarik kepada dunia, kerana usia dunia yang pendek dan cepat sirna. Sirna ni maknanya cepat luput. Akhirat dideskripkan terlebih dahulu kerana mempunyai maksud agar menarik minat orang yang beriman bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat kita, dan jangan mereka mengabaikan dunia. Walaupun dunia begini keadaannya, tapi mereka kena bekerja untuk dunia, tapi jadikanlah matlamat utama adalah akhirat. Maka dunia digambarkan sebagai tempat persinggahan yang sementara. Ia umpama pokok yang pada mulanya cantik, tapi tak lama selepas itu dia menjadi kuning, dan kemudian daun-daunnya gugur, ia pun hancur. Maka demikianlah dunia yang dikejar oleh manusia, semuanya berakhir dengan cepat. Nama dunia itu sendiri pun tuan-tuan, dana yadnu dunia, maknanya satu benda yang cepat berakhir. Jadi dalam penjelasan dikemukakan di sini, wahai para rasul, wahai sekalian manusia, tidakkah kamu saksikan bahawa Allah menurunkan air hujan di langit, lalu air itu diresapkan dalam bumi, mendap dalamnya, dan dari air hujan itu Allah mengeluarkan mata air yang memancarkan, dan dengan air itu juga Allah menyiram bumi, menumbuhkan berbagai jenis pokok dengan varietinya, gandum, bali, sayur-sayuran dan sebagainya, beragam warna, kuning, hijau, putih, merah dan berbagai warna lainnya. Kemudian tumbuhan itu layu, mengering, dan kemudian kamu melihat ia selepas ia hijau dan segar, ia rosak, ia hancur. Semua itu disebutkan berupa penurunan Quran dan penurunan hujan dan penumbuhan tanaman dengan air hujan. Ia mempunyai pengajaran yang dapat dipetik oleh orang yang berakal, serta peringatan yang menegaskan hikmah dan kuasa yang melakukan itu semua. Maka orang berakal tersebut mengetahui keadaan kehidupan dunia sama seperti kehidupan tanaman
ia akan cepat hilang, cepat habis, lenyap keindahannya. Tiada lagi keraguan untuk pada diri mereka bahawa Allah SWT berkuasa untuk melakukan al-ba'ath wal nusyur wal hasyr. Ba'ath wal hasyr ni maknanya Allah membangkitkan dan menghimpunkan manusia untuk pertemuan di akhirat. Jadi dalam fikah kehidupan pula, ayat ini menunjukkan bahawa kuasa Allah untuk menghidupkan kembali makhluk serta menjelaskan perbezaan di antara orang mukmin dan si kafir. Allah SWT berkuasa menghidupkan kembali makhluk sebagaimana dia menurunkan air hujan dan menurunkan air dari awan. Ayat ini membangkitkan ketertarikan kepada dunia kerana kekalannya, sekaligus meredam dan menghilangkan tertariknya manusia kepada dunia kerana ia sementara, fana, cepat sirna dan cepat berakhir. Oleh kerana dunia ni fana, maknanya cepat berakhir, kesenangannya akan hilang. Selain itu, karakteristik dunia adalah terus berubah, tidak tetap pada satu keadaan, dan berakhirnya dunia adalah satu yang pasti sebagaimana firman Allah SWT, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di bumi akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal Allah, wajah Allah SWT, yang kekal hanya Allah SWT sahaja. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini sifat dunia. Dunia akan berakhir, dunia tidak kekal, dunia berubah-ubah. Cuba kita ambil peluang untuk merenung diri kita 10 tahun yang lalu, ketika mungkin anak-anak kita mengadakan program sambutan hari jadi kita 10 tahun yang lalu. Usia kita sekarang 45, 35 tahun. Ketika umur 35 tahun, kita akan lihat, Masya Allah, tegangnya kulit, hitamnya rambut, handsome-nya, kenapa nampak leher, sekarang dah 45 tak nampak leher pula. Sebagai contohnya tuan-tuan, setiap orang akan melalui proses penuaan. Ada orang yang menggunakan kaedah untuk nampak muda, sampai ada pula yang mengambil penyengat, lebah, dicucuknya kat muka dia, supaya dia mengatakan dengan cucuknya lebah itu mengandungi zat tertentu yang boleh menyuburkan permukaan kulit. Allahu Akbar, buatlah apa-apa tuan-tuan, asalkan dia tidak haram, tak ada masalah untuk melakukannya. Tapi tua adalah satu hakikat. Ketika Allah Taala menjadikan Nabi Ibrahim itu beruban, dan baginda adalah manusia pertama yang beruban, maka isinya Sarah bertanya kepadanya, apa di atas kepala abang itu? Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril AS, apakah sebabnya rambut aku menjadi putih? Maka Jibril memberitahu kepada Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim itu, bahawa sebenarnya apa yang ada di atas kepalamu, wahyu daripada Allah mengatakan, itu tanda Allah sayang padamu, tanda kehebatan, tanda engkau akan kembali pada Allah. Maka kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam kehidupan, mata menjadi kurang nampak, kulit menjadi kurang tegang, rambut banyak uban, kulit menjadi kendur. Ini semua adalah pesan yang Allah utuskan kepada seseorang beriman itu, supaya dia buat persiapan. Sebagaimana dunia yang sifatnya tidak kekal, maka kita pun tidak kekal. Bila tidak kekal, kita mesti buat persiapan untuk pergi ke tempat yang kekal. Maka begitulah bandingan yang Nabi kemukakan sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menggambarkan supaya dalam hidup ini kun ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu kat dunia ini seperti seorang yang musafir, seorang yang sebentar saja singgah di satu tempat. Dan diumpamakan dalam periwayatan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali yang kitabnya Jami' Al-Ulumul Hikam tentang hakikat kehidupan ini, seumpama seorang ketua yang memandu kaumnya melalui satu tempat, dan mereka pun singgah di, ini cerita orang yang hidup secara nomad, berpindah landah. Maka tiba di satu tempat, ketua kabilah ini pun kata, mari kita singgah sini sekejap, ada air, ada pokok, sekadar untuk kita melepaskan penat, makan, minum, ambil apa yang patut. Tapi ingatlah limu, kita nak teruskan perjalanan lagi. Di depan sana ada tempat yang lebih kekal. Sini bahaya, walaupun tempat ni cantik, tapi musuh boleh menyerang anytime. Maka marilah kita teruskan perjalanan, nanti di depan ada tempat lebih baik daripada tempat ini. Maka kabilah itu menjadi dua, pecah kepada dua. Satu golongan nak ikut bos itu untuk pergi ke destinasi selanjutnya yang dijanjikan tempatnya lebih baik. Tapi kabilah bahagian yang kedua, kumpulan yang kedua dalam kabilah itu berkata, tak, kami dah cukup dengan apa yang ada. Yang pertama tadi, yang nak ikut pergi ke destinasi berikutnya, adalah orang yang tidak terpedaya dengan dunia. Dia yakin dengan janji Rasulullah SAW, ya, dengan janji Allah untuk meneruskan perjalanan akhirat itu lebih kekal. Tapi yang singgah di situ dan terus terpaut hatinya, tergoda, adalah golongan yang rugi kerana dia menyangkakan dunia itu kekal, padahal dia tidak kekal. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, itu sebab Allah mengirim kepada kita banyak tanda bahawa dunia ini akan berakhir. Kematian orang tersayang, penyakit yang berlaku, kemudian bagaimana Allah jadikan lagi musibah-musibah yang berlaku,
supaya setiap orang itu sedar dia akan kembali kepada Allah SWT. Lalu datang ayat ke-22, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya keras membatu. Jadi maksud syarah di sini adalah melapangkan dada, tuan-tuan. Kata Imam Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya, makna syarah ini membuka, melapangkan. Ini adalah satu bentuk ijaz. Ijaz ni makna dalam ilmu balaghah Allah SWT meringkaskan ucapan di sini kerana ada sesuatu yang telah pun dibuang, dan memadailah kita untuk faham tanpa menyebut ayat yang berikutnya, kerana dengan itnab di sini kalau menyebut lanjut ia tidak diperlukan. Ini satu teknik komunikasi yang sangat cemerlang. Kalau seseorang dapat menguasainya, bercakap sekadar untuk sampaikan makna. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik perkataan adalah yang pendek dan menunjukkan maksudnya. Tak payah kita hurai panjang lebar. Kerana orang yang bijak kata-katanya pendek, straightforward. Tapi orang yang jahil ataupun orang yang tidak ada akal, dia suka bercakap panjang, lebar. Kerana perkataan-perkataannya adalah ibarat sampah yang akan dibuang oleh orang. Maka dalam Quran kita lihat, tuan-tuan, bila Allah nyatakan di sini, maksud Allah melapangkan, Allah menciptakan kecenderungan yang kuat untuk memahami Islam, untuk mendalaminya. Hatinya terikat dengan masjid walaupun dia berada jauh daripada keluarga. Contohnya dia pergi outstation ke, dia pergi training ke, dia pergi ke luar negara ke, masjid juga yang dicari olehnya. Pergi ke kota Paris sekalipun, di sana ada masjid, melihat orang-orang Islam berhimpun, satu kegembiraan buatnya. Dapat pergi ke tempat yang jauh pun, masjid juga dicarinya. Kenapa? Kerana hatinya telah pun dilorongkan oleh Allah untuk sentiasa melihat tempat-tempat seperti itu dan cinta kepadanya. Jadi sebab dada adalah sumber spiritual yang berhubung dengan jiwa dan menerima Islam. Jawapan untuk pertanyaan dalam kalimah ini telah pun dibuang, iaitu Allah menggambarkan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam kaman taba'allahu ala qalbihi. Jadi tidak perlu disebut bandingan di antara orang yang diberi hidayah dengan orang tak diberi hidayah. Madailah untuk sebut, tidakkah kamu lihat orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT? Maka orang tak diberi hidayah itu adalah sebaliknya. Dapat kita faham dari sudut mantuk ayat ini. Jadi apa yang dimaksudkan ayat ini kita dah tahu. Di sebaliknya Allah nak ceritakan tentang kerugian mereka yang tidak mengambil pedoman daripada Islam, hatinya tertutup untuk menerima Islam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang kita tak kenal, mungkin di satu program ke, tetapi dari sudut komunikasinya kita rasa amat masuk dalam hati kita, rasa serasi dengannya. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi telah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa min atalaf wa ma tanakara min ikhtalaf. Ruh itu seperti tentera yang berbaris. Berarti kalau kita jumpa seorang, walaupun kita tak kenal latar belakangnya, tapi oleh kerana kecenderungan kita jumpa dia di masjid, kita jumpa di tempat-tempat kebaikan, jumpa di tempat kuliah, maka kita rasa hatinya senafas dengan kita, sinkro dengan kita, serasi dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita bertemu dengan adik-beradik, kawan keluarga yang dibesarkan di bawah atap yang sama, tapi malang sekali kita berjumpa dengan mereka, kita rasa amat jauh perasaan hati. Kerana isu yang dibawa oleh Allah di sini, orang ini lapangkan dadanya untuk terima kebaikan, orang itu tidak dilapangkan dadanya untuk terima kebaikan. Maka kecenderungannya, ceritanya, kita rasa tak serasi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau orang beriman ini, ceritanya tentang kuliah, cerita tentang ilmu, cerita tentang Quran, cerita tentang kebaikan, cerita tentang syurga. Tapi orang yang lalai ini bercerita tentang golongan yang sebaliknya. Maka tuan-tuan yang mana satu kita pada hari ini, saat semua manusia sibuk dengan social network kot mana yang kita pergi? Apa yang kita pergi untuk menimbulkan fitrah asal manusia? Atau kita pergi untuk menunjuk-nunjuk tentang diri kita? Atau kita pergi untuk membaca, mencari, mengambil pengajaran daripada orang yang menghafaz Quran, anak-anak yang masih muda tapi ingat Quran, muka suratnya, nombornya yang teliti sekali? Yang mana satu yang kita cenderung untuk lihat, tuan-tuan? Maka itu sebab dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, "Idza dakhala nurul qalba insyaraha wa anfasah." Kalaulah nur itu memasuki cahaya, memasuki hati, maka hati itu menjadi lapang, menjadi tenang walaupun rumahnya sempit, walaupun pendapatannya tak seberapa.
walaupun dia tidak punya anak, walaupun kehidupannya susah, tetapi hati telah pun dimasuki oleh nur. Saya teringat seorang ulama keturunan Rasulullah SAW yang ada di India. Beliau ni punya peranan banyak dalam menyatukan umat Islam. Telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Namanya Abul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Beliau ni kalau tampil dalam satu majlis, dia katakan Dr. Yusuf Qaradawi, semua orang akan terdiam, semua mata akan tertumpu padanya. Kata-katanya biasa, tapi masuk dalam hati. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kabarnya daripada anak murid beliau yang usianya sudah 50-60 tahun sekarang, ketika belajar daripada Abul Hasan Ali An-Nadwi di India, di tempat namanya di madrasah beliau, di universiti yang beliau asaskan. Beliau ni kerap kali dikunjungi orang minta hajat. Ada yang belum berkahwin, tak ada pasangan, ada yang dah kahwin tapi tak dapat anak, ada yang perniagaannya belum menjadi, ada yang punya hajat itu, punya hajat ini, ada yang sakit. Beliau ni seorang yang sangat soleh, muslih. Dia mendoakan untuk mereka. Dan lebih hebat lagi, kalau orang datang berjumpa dengannya, semua orang itu akan pulang sekurang-kurangnya dengan $10, ada yang dapat $50, ada dapat $100 pun ada. Dolar. Kalau orang hadir ke kuliahnya, dia pula bagi duit. Bukan orang bagi duit kepadanya, sebaliknya dia bagi pada anak-anak muridnya duit. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ulama yang hebat ini punya keberkatan, kebaikan, dan beliau mempunyai peranan salah seorang daripadanya penubuhan Universiti Islam Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi ini pengarang kitab banyak dalam bahasa Arab yang sangat hebat. Saya menasihatkan kalau ustaz-ustaz memiliki kitab sirah beliau, kitab-kitab pendidikan beliau, dan ada satu buku yang menjulang dan besar, namanya meningkat tinggi, satu buku yang sangat penting dibaca oleh setiap orang Islam, namanya Maza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Bagaimanakah dunia ini menjadi rugi dengan sebab umat Islam lemah. Bila umat Islam lemah, dunia ini rugi. Dahulu ketika Islam memimpin di India, India menjadi negara yang sangat prosper dalam dunia, tuan-tuan. Ketika umat Islam memimpin Spain, Spanyol menjadi negara yang termaju di Eropah pada masa itu. Ketika Islam tertegak di Baghdad, Baghdad menjadi kiblat untuk rujukan ilmu-ilmu, tuan-tuan. Sehingga Harun al-Rashid telah menghantar jam yang dibuat oleh ahli-ahli sains, ahli-ahli fizik, ahli-ahli maths yang ada di Baghdad, dihantar hadiah kepada Maharaja Perancis pada masa itu, satu jam automatik. Bila sampai kepada Charlemagne ini pemimpin Perancis pada masa itu, maka dia telah minta pandangan daripada padri-padri yang bertindak sebagai penasihatnya, menteri-menteri agamanya, penasihatnya, meminta pandangan macam mana jam ni boleh bergerak sendiri. Lalu mereka dengan kedangkalan ilmu pada masa itu, ketinggalan yang amat jauh, mereka telah membuat fatwa dalam agama Nasrani, jam itu haram digunakan kerana ia bergerak sendiri, maka ia menggunakan syaitan untuk menggerakkannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian, hebatnya Islam ketika zaman kepimimpinannya. Maka di India, kata Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam buku beliau yang terkemuka itu, Maza Khasiral Alami Hitatil Muslimin, mengapa dunia ini rugi dengan ketiadaan orang Islam memimpin? Kerana menyaksikan kezaliman, ketidakadilan, penganiayaan, tekanan yang diberikan kepada orang Islam, sedangkan orang Islam ketika memimpin, orang Islam tidak pernah menganiaya mereka. Lihat di negara kita sendiri pun, orang bukan Islam bebas membina rumah ibadat mereka, kadang-kadang kat tanah kerajaan pun dibinanya, tak ada siapa ambil tindakan. Tapi umat Islam yang ada di India disembelih hidup-hidup. Bahkan seorang tokoh yang dianggap sangat tinggi ilmu akademiknya di Harvard University telah diwujudkan jawatannya baru-baru ni, alhamdulillah, kerana sikap anti-Islamnya dan beranggapan di mana ada Islam, di situ ada teroris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kejamnya kenyataan ini, brutalnya, tak bertanggungjawabnya, zalimnya. Orang bukan Islam hidup di negara kita aman damai, tak ada pun kita kacau, tak pernah pun kita ganggu. Bina rumah ibadatnya di tempat awam yang milik kerajaan, tanah milik kerajaan pun tak ada siapa pun nak ambil balik semula. Baiknya orang Islam, walaupun mereka buat perkara-perkara sedemikian. Tengok tuan-tuan, maka kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, beliau ni tokoh Islam yang sangat terkemuka. Beliau ni menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW. Kata para ulama, kalau nak lihat kehidupan Rasulullah, lihatlah Abu Hasan Ali An-Nadwi. Rumahnya daripada lihat saja, tapi orang datang berjumpa dengannya semua didoakan, dan hajat mereka kebanyakannya dimakbulkan kerana mustajabnya doa Abu Hasan Ali An-Nadwi ini.
Ada orang datang minta doa dapat anak dia. Ada orang minta dapat jodoh dia. Walaupun demikian, Abu Hasan Ali An-Nadwi yang sangat terkenal, yang sangat warak dan salih ini, dia sendiri pun tak ada anak, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kalau beliau pergi ke mana-mana dunia Islam, beliau tidak akan tidur di hotel 3 star ke, 4 star ke, 5 star ke, tidak akan. Dia menagih untuk duduk di rumah orang-orang alim di negara yang dikunjungi itu. Kalau dia pergi ke Yaman, dia tidur rumah ulama-ulama di Yaman, Abdul Karim Zaidan ke, Syekh Ali Imrani ke. Dia akan pergi ke Yaman dan mencari rumah-rumah ulama untuk tidur bersama dengan mereka, dapat ilmu mereka, walaupun kelayakannya untuk duduk di hotel-hotel di bawah penajaan yang hebat, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi inilah sebagai contohnya seorang tokoh yang hidup kerana Allah, untuk Allah, kepada Allah. Jadi nur ini bila masuk dalam hati, maka Allah gambarkan lawannya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah orang yang hatinya keras daripada mengingati Allah, ulaika fi dhalalim mubin. Pada hari ini kita dapat lihat, bila Allah gambarkan orang yang diberikan cahaya oleh Allah Taala, faman syarallahu sadrahu Islam wa huwa ala nurin min rabbi, Allah beri cahaya pada hatinya, cahaya menerangi, tuan-tuan. Sedangkan orang yang tidak diberi cahaya, hatinya keras. Lawan kepada keras ni lembut, lembut ni rahim. Sifat ar-rahmah ni adalah sifat orang beriman. Pada hari ini kita diuji dengan ujian pandemik yang besar menimpa satu dunia. Ada syarikat-syarikat kecil yang tidak punya pendapatan, mana banyak sekalipun pendapatannya sikit, berusaha untuk menjaga kepentingan stafnya. Tidak dia buang kerja, tidak dia potong gaji, cuba untuk bayar sedaya upaya. Tapi sebaliknya, tuan-tuan, orang yang hatinya keras, syarikatnya besar, memiliki pendapatan beratus-ratus juta, dengan sewenang-wenangnya dibuang orang, kan, tuan-tuan. Tak ada rahmah langsung pada hati-hati mereka. Kenapa? Kerana hati itu sudah menjadi keras dengan sebab kebendaan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lalu Allah gambarkan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah bagi orang yang hatinya keras daripada mengingati Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita lihat, ada banyak hadis yang menerangkan kepada hati yang lapang. Sebagai contohnya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mardawai, qulna ya Rasulullah, qauluhu ta'ala afaman syarallahu sadrahu Islam fa huwa ala nurin min rabbih, kaifan syaraha sadruhu, qala idza dakhala an-nurul qalba in syaraha wa fatah. Qulna ya Rasulullah wa ma alamatu zalik, qala al-inaba ila daril khuld wa at-tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, Allah telah menjelaskan dalam ayat ini, orang itu diberi hati yang lapang, apa dan diberi cahaya oleh Tuhannya. Bagaimana maksudnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang diberi kelapangan hatinya oleh Allah menyebabkan hatinya insyaraha wan fatahah, hatinya lapang, hatinya terbuka, tak pernah dia rasa susah hati, tuan-tuan. Kita boleh lihat benda ni dalam jiwa kebanyakan businessman di kalangan orang Islam yang bertakwa. Tanya pada dia, macam mana tuan, bos, Datuk, ni berlaku ujian COVID. Tak apalah ustaz, nak buat macam mana, ini Allah takdirkan. Waktu lain Allah bagi banyak rezeki pada kita, sekarang Allah jadikan ujian macam ni, sabarlah. Ini semua ada hikmah. Tengok orang beriman kata demikian. Tapi orang tak beriman, macam-macam demandnya, macam-macam permintaannya, macam-macam caranya. Padahal wang dia yang banyak itu tak semua pun digunakan, tuan-tuan. Tapi hati itu kerana dah keras, dia tidak berlapang dada, dia tidak boleh nak terima hakikat apa yang berlaku. Kemudian kami bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah tanda-tanda hati itu lapang, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, al-inaba ila daril khuld, hati itu menjadi condong kepada akhirat, wat tajafi an daril ghurur, dan dia meninggalkan, menjaga jaraknya, mengadakan satu jarak di antara dia dengan dunia yang penuh dengan penipuan, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih, dan membuat persiapan sebelum kematian itu datang menjemput. Jadi ini tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang hatinya lapang, condong kepada akhirat, takut mengambil hak orang dalam bab keduniaan, dan kemudian membuat persiapan untuk mati. Kabarnya pemimpin-pemimpin Turki Uthmani pada zaman kegemilangan mereka, macam Muhammad Al-Fatih contohnya, Sultan Murad,
ramai di kalangan mereka merupakan para salihin yang telah menjadi pemimpin. Dia pakai serbannya besar. Rupa-rupanya serban yang besar itu bukan nak berlagak alim, hebat dan sebagainya, tapi ia satu persiapan untuk jadi kain kapan kalau mati. Dijunjung kain kapan itu ke timur, ke barat, ke sana kemari untuk mengingatkan dia kepada kematian yang akan berlaku. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dalam dunia ni kita tak salah untuk ambil bahagian daripada dunia, tuan-tuan, tapi jangan hati itu melekat dengan dunia. Jadikan dunia tapak tangan, kata Imam Ghazali. Memang perkara itu memerlukan kepada latihan dan perlu kepada ilmu. Latihan artinya sentiasa kita ingatkan diri kita, ini pinjaman daripada Allah. Ada, tak ada pun tak mengapa, tak ada masalah. Kalau tak dapat, adalah hikmah di sebaliknya. Itu sebab antara doa yang Nabi anjurkan kita baca, Allahumma qanni'ni ma ataitani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku sifat qanaah atas apa yang kau beri. Berkatilah aku pada semua yang ada, dan kurniakan kepada aku kelapangan hati terhadap benda yang aku tidak dapat. Wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin, dan gantikan untukku sesuatu yang hilang aku impikan untuk dapat tapi tak dapat. Jadikan semua gantinya adalah yang terbaik daripada sisimu, tuan-tuan. Ingat doa ni. Ada yang nak hafal? Syafiq Murad boleh tolong tuliskan? Cuba dengar baik semula. Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Sekali. Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, beri aku sifat qanaah atas segala pemberianmu, berkatilah aku pada semua yang ada, yang aku ada, dan gantikan untukku satu yang hilang, yang luput itu dengan satu yang lebih baik. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini sifat orang beriman. Mereka berniaga macam orang lain juga, tapi apa yang tak dapat, serahkan kepada Allah. Apa yang dapat, syukur. Yang tak dapat, adalah satu yang Allah nak gantikan. Maka dalam hadis yang lain, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul mu'minina akyas, qala aktharuhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan wa idza dakhala an-nur fil qalbi infasah wa istawsa'. Qalu fama ayatu zalik ya Nabi Allah? Qala al-inaba ila daril khulud wa tajafi an daril ghurur, isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdik? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdik adalah yang paling banyak ingat mati. Dah ada Syafiq Murad? Masya Allah, Masya Allah, Syafiq Murad, terima kasih hadis yang dikemukakan ni. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling baik, yang paling bijak? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak ingat mati dan yang paling banyak buat persiapan terhadapnya. Dan bila cahaya masuk dalam hati, hati itu menjadi lapang dan luas. Lalu mereka bertanya, bagaimanakah tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang ini adalah orang yang condong kepada negara akhirat dan dia meninggalkan dunia. Dia takut dengan dunia ni. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut, dan buat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang dalam hidup ni kita tak faham perkataan gurur. Gurur ni maknanya tertipu ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Satu hari Imam Abu Hanifah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan beliau menceritakan bagaimana berkesannya ilmu kepada orang yang ada di sana, menyelamatkan mereka daripada penyakit gurur. Abu Hanifah orang alim. Imam Syafi'i, Imam Mujina mengatakan, kuluna iyalun ala Abi Hanifah. Setiap kita yang berkecimpung dalam bidang fiqih ini sebenarnya berhutang budi banyak pada Abu Hanifah, kerana beliau lah yang memulakan kaedah untuk istinbat hukum daripada Quran, daripada hadis, dan memulakan mazhab. Ini kelebihan Abu Hanifah. Abu Hanifah ulama yang hebat ini hadir di Mekah untuk buat ibadah haji. Selesai bertahalul, maka beliau selesai daripada ibadah itu, beliau pun nak bertahalul, bergunting atau bercukur. Nak bercukur, dia pun pergi kepada seorang tukang gunting. Tukang gunting itu pun nak menggunting rambutnya. Dia tanya pada tukang gunting itu, berapa nak kena bayar? Tukang gunting itu menjawab padanya, engkau dalam ibadah pun kau berkira-kira, tak payahlah tanya berapa nak bayarlah, kata tukang gunting itu. Abu Hanifah menjadi malu kali pertama ni, padahal dia orang alim ni. Dia pun duduk. Orang tukang gunting rambut tu menegurnya kali kedua, wahai anak muda,
engkau ni tak tahu ke bahawa Rasulullah SAW suka menghadap ke kiblat, dan kau baru lepas ibadah, mengapa kau tak menghadap ke kiblat? Maka Abu Hanifah pun menjadi tercengang dan malu, pusing menghadap ke arah kiblat ketika nak digunting rambut, nak dicukur rambutnya itu. Kemudian dia pun menyerahkan kepalanya bahagian kiri untuk digunting oleh tukang gunting, dicukur. Tukang gunting itu berkata lagi, wahai anakku, anak muda, engkau tak tahu ke bahawa Rasulullah SAW sentiasa mulakan perkara yang baik dengan belah kanan? Takkah kau tunjukkan bahagian kanan rambutmu untuk aku cukur? Abu Hanifah menjadi malu kali yang ketiga, tuan-tuan, di tangan seorang tukang gunting. Maka ketika duduk, tukang gunting itu menegurnya lagi, wahai anak muda, kan kebaik ketika aku mencukur rambut engkau ni, engkau bertasbih, bertahmid, bertahlil, daripada kau duduk diam saja. Kan itu bukan ibadah yang besar yang Allah sebut, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Itu adalah pahala-pahala besar. Sebut, wahai anak muda. Maka Abu Hanifah menjadi malu kali keempat, tuan-tuan. Habis gunting dia pun bagi, habis dicukur dia pun bagi nilai yang sepatutnya, dia pun nak beredar. Tukang gunting itu menegurnya lagi, anak muda, engkau dah buat ibadah yang besar, apa salah kau sembahyang sunat mutlak, bersyukur pada Allah atas nikmat dapat buat haji pada usia muda. Ada orang mati sebelum buat ibadah haji, kau muda-muda dah buat. Maka Abu Hanifah malu kali kelima, tuan-tuan. Beliau pun sembahyang sunat di situ. Lepas sembahyang sunat, dia jumpa dengan tukang gunting tu. Dia berkata, tukang gunting ni hebat sangat ilmu. Macam mana tukang gunting boleh dapat macam ni baik punya ilmu? Saya pun tak terfikir kelebihan-kelebihan ni. Maka kata tukang gunting itu kepadanya, wahai anak muda, aku di sini belajar daripada seorang bekas tabi'in yang terkemuka, namanya Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah pernah tidur dalam Masjidil Haram di Mekah selama 60, pernah tidur di situ selama hampir 70 tahun, beralaskan tangannya saja, tuan-tuan. Dan beliau berdiri di Arafah lebih 60 kali menunaikan ibadah haji, maknanya menunaikan haji lebih daripada 60 kali. Jadi, tuan-tuan, kadang-kadang Allah mengutuskan sesuatu dalam bentuk pengajaran ataupun kata-kata orang kepada kita, walaupun kata-kata itu daripada orang biasa-biasa saja. Maka ambillah dia, kerana orang yang sifatnya terbuka dan hatinya lapang, mudah untuk menerima nasihat seperti dalam ayat ini. Segala kebaikan itu dikutipnya, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu milik orang beriman, di mana saja dijumpa patut diambil, walaupun daripada orang tak beriman sekalipun. Maka, tuan-tuan dimuliakan sekalian, banyak perkara yang saya nak sebut lagi berkenaan dengan ayat ini, tapi izinkan saya untuk menangguhkannya pada kuliah yang akan datang. Ada lagi cerita yang saya janji kepada tuan-tuan, saya ingat, tapi nanti saya bawa waktu akan datang, waktu pun dah lambat. Kita nak bersiap-siap untuk berehat. Mungkin kalangan ibu-ibu yang nak masak, menyiapkan untuk sahur dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, izinkan saya untuk menangguhkan cerita yang saya janjikan pada kuliah yang berikutnya. Saya telah menerima cadangan yang banyak tentang waktu kuliah yang kita akan adakan pada bulan Ramadan. Bagi saya sedikit masa saya lagi untuk membuat penilaian terakhir sebelum saya lihat kepada kemampuan saya dan kesediaan tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kuliah yang memahami kalamullah ini. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan yang dimuliakan. Moga-moga Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik buat kita. Para salafus salih berkata, innama Ramadan as-siyam wal qiyam wal Quran. Ramadan datang dalam hidup mereka untuk 3 perkara asas. Puasalah betul-betul, qiyamlah bersungguh-sungguh. Sekarang kita sembahyang kat rumah pakai Quran yang besar, cuba sembahyang 20 rakaat. Cuba baca 1 rakaat 1 muka surat. Maka satu malam insya-Allah kita boleh baca 1 juzuk. Nanti campur di luar sembahyang, satu hari kita boleh baca 2 juzuk. Mudah-mudahan kita boleh khatam 2 kali Al-Quran dalam Ramadan, yang mana kita kena PKP pada kali ini. Mudah-mudahan kita boleh khatam lebih pada itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan menyokong kuliah yang diadakan ni. Terima kasih kepada Zahazan Travel, teman perjalanan kita. Andainya tuan-tuan nak musafir akan datang ke Uzbekistan, ke Balkan, ke Mekah, menaikkan haji, umrah, pergi ke Rusia, pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Mesir, jangan lupa pergilah bersama dengan Zahazan Travel, kerana perjalanan bukan setakat hiburan, malahan perjalanan dengan pengisian, perjalanan dengan tafsiran Quran, insya-Allah. Setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan dalam Ramadan, tuan-tuan, dan tahajud tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita belajar satu doa malam ni, iaitu Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Setakat ini saja dulu, kita akhiri dengan doa.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qanni'na bima ataytana wa barik lana fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin lana bi khairin ya rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini yang memiliki aib yang Engkau tutupkan, yang akan musafir yang Engkau kesamat pergi dan baliknya, yang jahil yang Engkau beri ilmu kepadanya, yang sakit yang Engkau sembuhkan, wahai Tuhan, yang belum berkahwin yang Engkau kurniakan untuknya pasangan sama ada suami yang saleh atau isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki anak yang Engkau kurniakan untuknya zuriat yang saleh yang salihah yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun di kalangan kami memiliki aib yang Engkau tutupkan baginya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bantulah kami, kasihan kami ya Allah. Kurniakanlah kebaikan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada para doktor, kepada para jururawat, kepada polis dan tentera di kalangan umat Islam yang mana mereka bekerja bersungguh untuk menjaga kebaikan negara ini ya Allah. Maka kurniakan kepada kami, kepada mereka kebahagiaan, kesenukan, kesihatan, keafiatan, kekayaan ya Allah. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau tempat kami madu, kepada Engkau tempat kami pertolongan. Angkatlah daripada kami musibah ini ya Allah. Tahsanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Yasrif 'anna al-adza, yasrif 'anna al-adza, yasrif 'anna al-adza, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan, kenang saya dan doa tuan-tuan, insya-Allah saya akan updatekan bila dah waktu kuliah yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat terus adakan walaupun dalam bulan Ramadan ini. Ini komitmen saya, ini janji saya kepada tuan-tuan. Cuma waktunya bagi saya sedikit masa saya lagi untuk maklumkan kepada tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dengan teman-teman, kawan-kawan, sahabat, ahli karya, rakan sepejabat, kawan keluarga dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.